Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv Podcast bersama dengan saya, Richard Angeles, di dalam pengajian Alkitab kita melalui Injil Lukas. Nah, dalam episod kali ini, kita akan meneruskan pengajian kita di dalam Lukas bab yang kelima. Nah, kalau kamu ada Alkitab bersama dengan kamu, saya sarankan kamu buka ke Mazmur bab yang kelima. Dan terjemahan utama yang saya akan gunakan ialah daripada AVB, Alkitab versi Borneo. Nah, seperti biasa kita akan melihat dari segi konteks dahulu ataupun latar belakang tentang Mazmur ini. Kemudian kita akan melihat dari segi komentari dan akhir sekali dari segi kesimpulan ataupun aplikasi yang kita boleh bawa melalui Mazmur ini. Nah, mari kita lihat konteks untuk Mazmur bab yang kelima ini. Ianya dimulakan dengan berkata untuk pemimpin muzik dengan iringan seluring Mazmur Daud. Nah, ini sesuatu yang menarik kerana kalau kamu rujuk dalam Mazmur bab yang keempat, ianya dikatakan Mazmur biasanya akan diiringi dengan muzik, dan Mazmur bab yang keempat dikatakan dengan iringan alat-alat muzik bertali ataupun string music, string musical instrument. Dan dalam Mazmur bab yang kelima pula ianya dikatakan dengan iringan seluring ataupun alat muzik tiupan ataupun wind music. Ini daripada Indonesia Literal Translation mengatakan alat muzik tiupan. So biasanya Mazmur akan diiringi dengan muzik. Mazmur bab yang kelima ini dengan iringan seluring. Nah, boleh kamu bayangkan ketika Mazmur ini dibacakan pada ketika ibadah, dinyanyikan pada ketika ibadah, ada muzik yang akan mengiringinya. Dan dikatakan untuk pemimpin muzik, dan besar kemungkinan pemimpin muzik ini ialah daripada Bani Lewi, dan ini arahan Raja Daud dalam 2 Tawarikh bab yang ke-34 ayat ke-12 hingga ayat ke-13, iaitu pemimpin muzik akan diketuai oleh mereka daripada Bani Lewi, dan bukan itu saja, malah mereka yang akan memain muzik iaitu daripada Bani Lewi juga. Nah, penulis dikatakan Mazmur Daud, besar kemungkinan ianya merujuk kepada Mazmur yang ditulis oleh Daud, tetapi kadang-kadang ianya tidak semestinya. Kadang-kadang ianya didedikasikan kepada Daud, kerana Daud ialah salah satu nama yang sangat besar dalam kitab Mazmur. Daudlah seringkali dikaitkan dengan kitab Mazmur, jadi besar kemungkinan ianya ditulis oleh Daud, tetapi tidak semestinya. Kadang-kadang ianya didedikasikan kepada Daud sebagai seorang raja, ataupun kadang-kadang ianya ditulis seperti ghostwriter, tetapi ianya ditulis berdasarkan cara Daud menulis Mazmur. Jadi kadang-kadang ianya dihaskan kepada Daud. Jadi apabila dikatakan Mazmur Daud, ianya besar kemungkinan merujuk kepada Daud yang menulis Mazmur ini, tetapi tidak semestinya. Kadang-kadang ianya didedikasikan ataupun dihaskan kepada Daud. Nah, kalau kamu perhatikan dalam ayat yang ketujuh, ayat ketujuh ada menyatakan tentang bait suci. Mazmur bab yang kelima ayat ketujuh, ada ayat kitab suci di sana. Nah, kalau kamu lihat kitab suci dan juga sejarah tentang Raja Daud, besar kemungkinan Mazmur ini bukan daripada Daud, kerana Daud sudah mangkat sebelum bait suci siap dibina. Jadi besar kemungkinan kalau ada bait suci, ada reference tentang bait suci dalam Mazmur ini, jadi ianya the temple of God, ianya mungkin tidak ditulis oleh Daud. Tetapi ada yang mempertahankan dengan berkata bahawa ayat tentang tempel ataupun bait suci itu tidak semestinya bait suci yang dibina akhirnya oleh Raja Salomo, iaitu anak kepada Raja Daud, yang juga bait suci ini juga boleh merujuk kepada kemah Tuhan ataupun yang dipanggil sebagai secara general ataupun secara amnya rumahmu ataupun rumah Tuhan. Tetapi pada pandangan saya ini bukan daripada bukan ditulis oleh Daud, tetapi ianya ada sifat-sifat ataupun ada the spirit of David ada di sini, kerana bait suci ini saya rasakan ini merujuk kepada bait suci yang betul-betul dibina oleh Raja Salomo, di mana Daud sudah lama sudah mangkat sebelum bait suci ini siap dibinakan. Mungkin tak berapa penting tentang latar belakangnya, tapi saya rasakan konteksnya juga penting juga untuk kita perhatikan lah, why people say this and why people say that. Lagipun ini pengenalan ini sebenarnya is not part of the word of God sebenarnya. Ini ditambah oleh editor untuk memberi latar belakang tentang firman ini, tentang Mazmur ini. Jadi ianya tak berapa penting tapi good for us to know. Nah, kalau kita rujuk semula kepada Mazmur bab yang keempat,
Ini satu lagi unsur editor, iaitu tajuk. Tajuk di dalam Mazmur itu tidak diberi secara asalnya, ianya diberi oleh editor supaya memudahkan untuk kita melihat apakah summary untuk Mazmur itu. Jadi editor memberi tajuk Mazmur bab yang keempat, sama ada sebagai doa petang ataupun doa malam. Ini disebabkan dalam Mazmur bab yang keempat ayat yang ke-8 ada merujuk tentang waktu malam ataupun waktu petang apabila pemazmur ini berdoa. Tetapi Mazmur bab yang kelima ini pula, kalau kita rujuk daripada ayat ketiga, dia ada mengaitkannya kepada doa pagi, iaitu ayat ketiga dikatakan Mazmur bab yang kelima ayat ketiga, pada waktu pagi ya Tuhan Yahweh kau dengar suaraku. Oleh itu editor dia meletakkan tajuknya sebagai doa pagi ataupun doa siang. Nah, biasanya menurut tradisi dikatakan Mazmur bab yang kelima ini akan dibaca ataupun direnungkan ataupun dinyanyikan dahulu sebagai doa pagi, kemudian Mazmur bab yang keempat akan dibaca ataupun dinyanyikan ataupun direnungkan sebagai doa petang sebelum tidur. So this is salah satu tradisi yang biasa digunakan bagaimana Mazmur-mazmur digunakan secara pribadi for self-reflection. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur bab ketiga, empat, lima dengan yang keenam, menurut perhatian saya, ianya ada satu pattern ataupun pola yang agak ketara, yang agak sama. Mula-mula pemazmur akan menyatakan tentang keadaan dia takut ataupun dia resah ataupun dia kecewa ataupun dia menangis dan sebagainya. Kemudian lambat laun kita melihat bagaimana pemazmur ini dia mulai yakin, kemudian kepercayaannya tiba-tiba meningkat, kemudian akhir sekali dia menyatakan tentang siapakah Tuhan itu. Saya masih ingat dalam Mazmur bab yang ketiga, apa yang pemazmur katakan tentang Tuhan. Dia katakan Tuhan ialah perisaiku. Ianya dimulakan dengan Tuhan tidak mendengar doa dia seringkali diasak oleh para musuh, tetapi akhirnya dia menyatakan siapakah Tuhan itu. So ini pattern yang saya nampak daripada Mazmur bab yang ketiga sampailah Mazmur bab yang keenam. Nah, sekali lagi kita melihat konteks. Ini saya panggilnya sebagai kategori Mazmur ratapan ataupun Mazmur keyakinan, sebab kalau kita baca ianya lebih menuju kepada ratapan, dan biasanya Mazmur bab yang kelima ini digunakan secara tradisi untuk umat Israel yang lebih lagi menuju kepada orang benar, the righteous one. Ini merujuk kepada jangan kita takut tentang ayat orang benar ataupun the righteous one. Itu sebenarnya merujuk kepada mereka yang percaya kepada Tuhan yang benar. If you believe in the one true God, iaitu Yahweh, the God of Abraham, Isaac and Jacob dalam Old Testament. In the New Testament ianya di-reveal kepada kita dengan lebih lagi Bapa kita di dalam Yesus Kristus. If we believe that, maka kita juga dipanggil sebagai orang benar. It's not about moral perfection, it is about who do you trust, siapa yang kamu percaya. Jadi bagi orang benar ataupun orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, ini biasanya digunakan untuk mereka yang ingin meminta pertolongan daripada Tuhan kerana ada orang zalim ataupun orang berdosa yang mengancam doa mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, Mazmur bab yang kelima ini biasanya akan didoakan ataupun dinyanyikan pada waktu pagi. Menurut tradisi juga, iaitu orang Yahudi percaya bahawa pada waktu pagilah di mana Tuhan mendengar dan juga mengabulkan doa mereka. So this tradition, I think it's a good tradition for us to believe. Now, ada 3 gaya bahasa ataupun literally devices untuk Mazmur ini. Ada banyak, sebab itu Mazmur itu ialah poetry, lyrical poetry. Sebab itu saya ingin highlight juga tentang gaya bahasa. Yang pertama yang selalu saya akan nyatakan, sebab ini yang sangat popular, iaitu gaya bahasa dari segi paralelisme. Bermaksud idea itu diulang dengan maksud yang sama. Contohnya dalam ayat ketiga dan juga ayat keempat, dia katakan pada waktu pagi kau dengar suaraku, dan kemudian dia berkata pada waktu pagi kulafazkan permohonanku, kau dengar suaraku, permohonanku. Ianya membawa maksud yang sama, tetapi it is more emphasized kepada ayat yang seterusnya. Sama juga dengan ayat yang keempat, dikatakan bukankah Allah yang engkau bukanlah Allah yang suka akan kejahatan, denganmu orang zalim tidak dapat tinggal.
Dikatakan orang jahat dan kemudian dikatakan orang zalim. Dan itu membawa maksud yang sama, diulang untuk membawa kepada emphasize kepada idea yang ingin disampaikan oleh pemazmur ini. Kedua, kita melihat dari segi image, iaitu di mana image ataupun gambaran yang digunakan yang jelas untuk menyerlahkan kebenaran yang abstrak kepada yang lebih mudah untuk kita bayangkan. Sekali lagi, contohnya kalau kita ambil ayat yang ke-12, dikatakan engkau melindungi mereka dengan kemurahan-Mu seperti dengan perisai. Nah, sekali lagi, gambaran untuk perisai itu untuk menyatakan bahawa bagaimana Tuhan akan melindungi pemazmur ini. Dan image perisai itu bukan literally perisai, tapi perisai itu memberi gambaran pelindungan. So, dia gunakan image perisai untuk emphasize maksud yang dia ingin sampaikan. Begitu juga dengan metafora, iaitu membandingkan sesuatu dengan menggambarkan kebenaran. Contohnya dalam ayat yang ke-8, dia memberi gambaran ini. Pimpinlah aku ya Tuhan dalam kebenaran-Mu kerana musuh-musuhku, luruskanlah jalan-Mu di hadapanku. Dan dia menggunakan metafora Tuhan memimpin dia, menunjukkan bahawa Tuhan menyertai dia dan juga meluruskan jalannya, bermaksud Tuhan yang akan take care of his life. So metafora itu untuk menunjukkan bayangan, menggambarkan kebenaran itu dengan lebih kita boleh bayangkan lagi lah. So these are the top 3 gaya bahasa yang digunakan dalam Mazmur bab yang ke-5 ini. Nah, saya bagikannya kepada 3 bahagian. Bahagian pertama saya panggil sebagai dengarlah doaku, ayat pertama hingga ayat ketiga. Kemudian bahagian kedua, kejahatan mereka, belas kasihan Tuhan, ayat keempat hingga ayat ke-8. Dan akhir sekali, mereka dihakimi, kita diberkati, ayat ke-19 hingga ayat ke-12. Nah, sangat penting untuk saya bacakan petikan ini dahulu. Mari saya bacakan. Sekali lagi saya menggunakan AVB, Alkitab versi Borneo sebagai terjemahan utama. Firman mengatakan begini. Untuk pemimpin muzik dengan iringan seluring, Mazmur Daud. Dengarlah kata-kataku ya Tuhan, pertimbangkan keluhanku. Dengarlah jeritanku meminta tolong, wahai Rajaku dan Allahku. Kerana kepadamu aku berdoa. Pada waktu pagi ya Tuhan, kau dengar suaraku. Pada waktu pagi, kulafazkan permohonanku ke hadirat-Mu, lalu menanti dengan harapan. Engkau bukanlah Allah yang suka akan kejahatan. Denganmu orang zalim tidak dapat tinggal. Orang angkuh tidak dapat berdiri di hadirat-Mu. Engkau benci akan semua yang berbuat jahat. Engkau membinasakan orang yang berdusta. Orang yang suka menumpahkan darah dan memperdaya dibenci oleh Tuhan. Tetapi aku dengan limpah belas kasihan-Mu akan masuk ke rumah-Mu. Dengan sepenuh hormat aku akan tunduk ke arah bait suci-Mu. Pimpinlah aku ya Tuhan dalam kebenaran-Mu kerana musuh-musuhku. Luruskanlah jalan-Mu di hadapanku. Tiada sepatah kata pun daripada mulut mereka dapat dipercayai. Hati mereka dipenuhi pembinasaan. Kerongkong mereka seperti kubur terbuka. Lidah mereka menuturkan tipu daya. Isytiharkan mereka bersalah ya Allah. Biarlah pakatan sulit mereka menjatuhkan mereka. Singkirkan mereka kerana dosa mereka yang banyak. Kerana mereka telah menderhaka terhadap-Mu. Tetapi biarlah semua orang yang bernaung kepadamu bersuka cita. Biar mereka sentiasa bernyanyi kegembiraan. Berilah mereka perlindungan-Mu, supaya orang yang mengasihi nama-Mu dapat bersuka cita dalam-Mu. Kerana ya Tuhan, tentulah Engkau memberkati orang yang benar. Engkau melindungi mereka dengan kemurahan-Mu seperti dengan perisai. Ini firman Tuhan. Nah, mari kita lihat bahagian yang pertama, daripada ayat pertama hingga ayat ketiga. Di sini kita melihat tentang rayuan pemazmur ini. Dia berkata kepada Tuhan, dia berkata kepada Yahweh. Kalau kamu lihat semua Tuhan, semuanya huruf besar yang merujuk kepada specific God. This is the God of Israel, yang maha suci, iaitu Yahweh ataupun Yehovah. Walau bagaimanapun kamu mau menggunakan ayatnya, saya biasa gunakan Yahweh. Dan rayuan pemazmur ini dia katakan, dengarlah, give ear. Dengarlah apa? Kata-kataku, dia kata, keluhanku, jeritanku. Dan dia berkata, aku berdoa, dengarlah suaraku, dengarlah
permohonanku. Dan semua ini dia bawa ke hadirat Tuhan. Di sini kita melihat pemazmur sudah berfokus kepada Tuhan dalam apa yang dia lakukan. Dan itu sepatutnya menjadi pengajaran utama kita apabila kita membaca mazmur. Apa saja yang terjadi kepada para pemazmur, mereka akan memfokuskan doa mereka, kehendak mereka, ataupun apa yang mereka mahu terjadi dalam kehidupan mereka, mereka berpusat kepada Tuhan, kepada Yahweh. I think that is something lessons yang kita harus utamakan. Dengarlah permohonanku, dengarlah kata-kataku, keluhanku, kata pemazmur ini. Nah, umat Israel dalam perjanjian lama, mereka percaya bahawa Tuhan ada telinga. Nah, kalau kamu dekat podcast, kamu tak boleh tengok tangan saya ini apabila dikatakan Tuhan ada telinga, iaitu merujuk kepada telinga rohani, ataupun bahasa yang saya harap saya boleh pronounce ini dengan baik, iaitu anthropomorphism. Bermaksud penulis ataupun pemazmur ataupun penulis Alkitab, mereka menggunakan anggota tubuh manusia untuk menyatakan untuk digunakan kepada Tuhan. Contohnya dekat sini dikatakan Tuhan, mereka menganggap Tuhan ada telinga, tapi sebenarnya Tuhan kan sebagaimana kata Yesus dalam Yohanes bab yang keempat, God is spirit, ataupun Allah itu roh. Jadi kalau roh tidak ada telinga, tapi disebabkan anthropomorphism itu, mereka menggunakan physicality manusia untuk diterapkan kepada Tuhan. Jadi bayangan mereka ialah Tuhan ada telinga, but actually Tuhan itu roh, dan mereka percaya Tuhan ada telinga rohani, dan Tuhan mendengar doa mereka. So this is kepercayaan bagi umat Israel, especially mereka yang percaya kepada Yahweh. Oleh itu dia berkata tentang Tuhan, dengarlah doaku, dengarlah jeritanku, katanya. Kalau kita baca dalam Mazmur bab yang ke-34 ayat ke-15, dikatakan telinga Tuhan mendengar rayuan mereka, merujuk kepada orang benar. Telinganya mendengar rayuan mereka. Nah, bukan Tuhan betul-betul ada telinga fizikal, tetapi Tuhan ada telinga rohani, anthropomorphism. Right. So, dan ayat Mazmur bab yang ke-116 ayat kedua menyatakan bahawa Yahweh telah menundukkan telinganya ke arahku, maka aku akan menyerunya seumur hidupku. Dan ini beberapa contoh ayat dalam kitab-kitab Mazmur menyatakan bahawa bagaimana sebenarnya pemazmur, malah umat Israel yang benar, yang percaya kepada Yahweh, mereka percaya bahawa Tuhan ada telinga dan mendengar doa mereka. So this satu lagi pengajaran yang kita harus ambil, iaitu apabila kita berdoa, malah sekarang di dalam nama Yesus, that is more powerful. Apabila kita berdoa, kita percaya bahawa Tuhan telah mendengar doa kita. Mari kita pergi seterusnya. Jadi kerana pemazmur ialah orang benar, dia termasuk dengan orang the righteous people, iaitu sekali lagi orang benar bermaksud orang yang percaya kepada Tuhan yang benar. Bukan kerana it's not talking about perfection, but talking about devotion, iaitu who do you believe. Bagi orang benar, mereka percaya kepada Tuhan yang benar. Jadi kerana pemazmur ini ialah tergolong kepada orang benar, dia yakin, dia percaya Tuhan akan mendengarnya. Malah inilah harapan dia, harapan hope. Dan hope ini ialah bukan hope yang I hope it will happen, tapi hope ini is the real hope. Apabila kita berkata tentang harapan di dalam Alkitab, itu menunjukkan sebenarnya kepastian. Oleh itu dia berkata dalam ayat ketiga yang terakhir, dia katakan pada waktu pagi kulafazkan permohonanku ke hadiratmu, lalu menanti dengan harapan. Memang Tuhan akan mendengar, akan menjawab doanya. Nah, di sini kalau tadi kita melihat rayuan pemazmur, dia sangat-sangat merayu, sangat-sangat desperate. Kita juga melihat dari segi disiplin pemazmur ini. 2 kali dikatakan pada waktu pagi. 2 kali dalam ayat ketiga. Nah, bagi orang Yahudi, sekali lagi waktu subuh ataupun waktu pagi ialah masa yang paling efektif untuk berdoa. Sama juga dengan kepercayaan bahawa mereka percaya bahawa Tuhan akan mendengar doa mereka pada waktu senja, pada waktu pagi, awal-awal pagi, pada waktu subuh Tuhan akan menjawab
mentor mereka, dan inilah masa yang sangat efektif bagi mereka. And ini sesuatu yang harus kita lihat berdasarkan konteks juga kan. Bagi mereka kan mereka tidak ada electricity, mereka tidak ada elektrik pada ketika itu. Jadi malam mereka betul-betul tidur. Waktu subuh dia akan, pagi-pagi lagi mereka sudah bangun, dan pada masa itulah mereka berdoa. Contohnya Tuhan Yesus, kalau kita lihat teladan Yesus dalam Markus bab yang pertama ayat ke-35, sebagai seorang Yahudi, dikatakan Yesus pada waktu subuh dia bangun lalu pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa, dikatakan. Nah, ini boleh dipersoalkan kepada kita, bila waktu efektif bagi kamu untuk berdoa? Lihat pemazmur ini, 2 kali dia nyatakan pada waktu pagi dia betul-betul berdoa dengan harapan bahwa Tuhan akan mendengar doanya. Bagi kamu, bilakah waktu efektif bagi kamu? I think most of the time we should be waktu pagi, tapi mungkin disebabkan our lifestyle, kadang-kadang tengah-tengah malam itu masa yang sesuai efektif bagi kita. Bagi kamu, bila waktu efektif untuk kamu berdoa? Lihat disiplin pemazmur ini. Nah, siapa Tuhan Yahweh itu bagi dia? Dan dia kata dalam ayat yang kedua, dia kata, dengarlah jeritanku meminta tolong, wahai Rajaku dan Allahku. Ayat yang kedua, my King and my God. Dan dia katakan Rajaku, Allahku. Dia sangat-sangat pribadi hubungan dia dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan itu sebagai Raja, sebagai Allahnya. Dan siapakah Tuhan itu kepada kita akan menentukan keyakinan dan harapan kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu akan mendengar doa kita, dia akan ianya akan affect the way we pray. Nah, kalau kamu tak percaya Tuhan akan mendengar doa kamu tidak akan berdoa, betul? Begitu juga dia percaya bahwa Tuhan itu ialah Raja yang adil, dan Tuhan akan mengadili kehidupan dia. Oleh itu dia juga percaya Tuhan akan melakukan apa yang adil terhadap para musuhnya. Sebab itu gambaran dia kepada Tuhan, gambaran kita kepada siapa Tuhan itu, bagi pemazmur ini sebagai Rajaku, Allahku, itu akan menentukan dia punya keyakinan. Jadi it is important untuk kita mengenali siapakah Tuhan itu sebenarnya, kerana ianya akan menentukan keyakinan dan harapan kita kepadanya. The main point yang saya mau highlight di sini ialah pemazmur ini percaya bahawa apabila dia berdoa dengan kata-kata keluhan, malah jeritan dia, Tuhan akan mendengar rayuannya, dan Tuhan akan menunduk telinganya ke arahnya, dan dia akan terus-menerus berdoa kerana dia akan penuh pengharapan bahawa Tuhan itu mendengar doanya. Jadi who is God to you will affect the way how you interact dengan dia. Nah, mari kita pergi kepada ayat ke bahagian yang seterusnya, iaitu daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Dan di sini kita melihat apakah ataupun siapakah yang Tuhan benci. Siapa yang Tuhan benci ataupun apakah yang Tuhan benci? Ternyata kalau kita lihat melalui ayat keempat hingga ayat ke-8 ini, Tuhan membenci kejahatan, confirm. Tetapi bukan itu saja, Tuhan juga membenci orang zalim, ataupun orang yang angkuh, dan orang yang berbuat jahat, orang yang berdusta, ataupun orang yang suka memperdayakan ataupun suka menipu orang lain. Malah Tuhan tidak suka, membenci penumpah darah ataupun pembunuh. Dan bagi kita itu sesuatu yang ketara. Nah, mari saja bacakan dengan kita, malah dalam Amsal bab yang ke-6, ianya menyenaraikan kepada kita ada 7 yang Tuhan benci ataupun tidak suka. Dalam Amsal bab yang ke-6, ayat ke-16 hingga ayat ke-19, dikatakan, ada 6 hal yang dibenci Tuhan, yang dibenci Yahweh. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang merancang hal-hal durjana, kaki yang cepat berlari menuju kejahatan, saksi dusta yang bertutur bohong, dan orang yang menimbulkan perbalahan antara saudara. Dan apabila kamu perhatikan tentang siapa yang Tuhan benci ataupun apa yang mereka lakukan menjadikan Tuhan murka, benci, menjadi sesuatu kekejian bagi Tuhan, kamu akan mendapati bahawa ianya bukan hanya perbuatan mereka, malah orang itu sendiri yang dibenci oleh Tuhan. Jadi klise, orang selalu buat klise berkata begini, oh, God love the sinners but hate the sin, mereka cakap.
ataupun God hates the sin and not the sinner. Seolah-olah klise yang biasa kita dengar, yang saya selalu dengar, malah orang dekat WhatsApp status juga saya pernah baca berkata begini bahawa Tuhan membenci dosa mereka, bukan pendosa itu. Tetapi kalau kamu baca firman Tuhan, bukan hanya dalam Mazmur bab yang kelima ini, malah dalam Amsal bab yang keenam ini tadi, malah dalam petikan-petikan dalam kitab Yesaya, malah dalam kitab Wahyu, kita akan mendapati bahawa actually this is the truth di dalam Alkitab. Sebenarnya Tuhan membenci both apa yang mereka buat dan siapa yang melakukan itu. God both hate the sinner and the sin. You see, but pada masa sama Tuhan juga mengasihi mereka yang orang benar dan yang ada kebenaran daripada Tuhan, both the righteous and the one yang ada His righteousness. Jadi saya mau memecahkan ideologi kita yang cuba memisahkan pendosa dengan dosa mereka. Tidak, ada yang mengatakan Tuhan hanya membenci dosa mereka, bukan pendosa itu. Tidak, Tuhan sebenarnya membenci dosa yang mereka lakukan dan pendosa itu sendiri. Tetapi kita jangan stay dekat sana, sebab the truth also juga bagi pendosa, sinners yang bertobat, itu Tuhan akan mengampuni dosa mereka yang datang kepada Yesus Kristus, yang meminta pertobatan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, maka dia akan diampuni. Tapi kita jangan menggunakan maksud ataupun klise yang tidak alkitabiah. Lihat, kalau kita lihat dalam ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8 ini, dikatakan engkau benci akan semua yang berbuat jahat. Nah, siapakah itu? Kejahatan yang mereka lakukan dan mereka yang melakukan kejahatan itu. God hate both the sinner and also the sin yang mereka lakukan. Tapi pada masa sama juga kita harus sedar bahawa sinners, you don't have to stay become sinners. Repent, bertaubatlah, maka dia akan mengampuni kamu. Bukan hanya dosa kamu akan diampuninya, kamu yang akan diampuninya juga. So sebab you see, kita jangan bezakan antara perbuatan jahat orang itu dengan orang jahat. It is one and the same. Kita yang melakukan dosa dan pada masa sama kita juga pendosa. It is two things yang tidak boleh dipisahkan. Jangan kita pisahkanlah sinners dan juga sin yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat sikap pemazmur ini pula berbeza dengan kejahatan orang angkuh, orang zalim, orang yang berdusta, orang yang menumpah darah, orang yang suka memperdayakan orang. Pertama, kita lihat pemazmur ini, dia ada takut akan Tuhan. Nah, saya bacakan ayat yang ke-7, dia katakan, tetapi aku, dengan keyakinan dia, sebab dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yahweh, maka dia orang benar, berbeza dengan orang zalim, orang yang angkuh, orang yang jahat. Dia katakan, tetapi aku dengan limpah belas kasihanmu akan masuk ke rumahmu, dengan sepenuh hormat aku akan tunduk ke arah bait sucimu. Di sini kita melihat pemazmur, dia ada takut akan Tuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The true wisdom is first and foremost, to get this wisdom is to have the fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Dan dia menyadari hanya dengan bukan perbuatan dia, bukan dengan perbuatan baik dia. Ingat, orang benar tadi, the righteous is not the one yang sinless, is not people yang perfect. The righteous ialah orang yang percaya kepada Tuhan yang benar dan mereka menjadi His righteousness, kebenaran Tuhan itu dikurniakan kepada mereka oleh kerana belas kasihan Tuhan. Jadi pemazmur ini dia takut akan Tuhan kerana dia menyadari hanya dengan limpah belas kasihan Tuhan saja, God's abundance love ataupun kindness ataupun goodness, hanya melalui limpah belas kasihan Tuhan Yahweh saja dia dapat dengan sepenuh hormat dia tunduk masuk ke rumahnya, yaitu bait suci Tuhan. So dia datang ke hadirat Tuhan tapi dengan penuh kehormatan. Dia takut akan Tuhan dan dia sedar bahawa bukan kerana dia benar, bukan kerana dia seorang yang perfect, bukan kerana dia seorang yang
Yalah, perfect. Tetapi dia percaya, dia datang kepada Tuhan kerana limpah belas kasihan Tuhan. The abundant love of God. Oleh itu, apabila dia datang kepada Tuhan, dia datang dengan sepenuh hormat. Dia ada takut akan Tuhan. Yang kedua yang saya berdapati dalam petikan ini, iaitu pemazmur ini, dia sangat rindu, ingin mengikuti jalan Tuhan. Ayat ke-8 dikatakan, pimpinlah aku ya Tuhan, dalam kebenaran-Mu, in your righteousness, sekali lagi, kerana musuh-musuhku, luruskanlah jalan-Mu di hadapanku. Jadi pemazmur ini bukan dia hanya takut akan Tuhan, berbeza dengan mereka yang berbuat jahat, mereka yang angkuh, mereka yang zalim, mereka yang suka berdusta, mereka yang suka memperdaya dan menumpahkan darah orang. Berbeza dengan mereka, dia ada takut akan Tuhan, dan bukan itu saja, dia tidak mahu mengikut jalan mereka, sama seperti dalam Mazmur bab yang pertama dikatakan, jangan ikut jalan orang zalim, jangan ikut jalan orang yang tidak saleh. Jadi dia ingin mengikuti jalan Tuhan. Dia katakan, pimpinlah aku dan luruskanlah jalan-Mu di hadapanku. Bukan jalan dia, bukan dia punya plan, bukan rancangan dia, tetapi dia mahu ikut jalan Tuhan, plan Tuhan, rancangan Tuhan. Dan itu dua sikap yang sangat penting tentang pemazmur ini. Dia ada takut akan Tuhan dan dia juga ingin mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan mereka orang yang zalim sebagaimana yang dia nyatakan. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan bagi pemazmur pada masa ini dan juga bagi kita pada masa sekarang, kalau kita rujuk dalam Mazmur 119 ayat ke-133 dikatakan, pimpinlah langkahku dengan firman-Mu dan jangan biarkan dosa menguasaiku. Dan di sini kita perhatikan dia takut akan Tuhan dan dia ingin mengikuti jalan Tuhan. Bagaimana? Dengan minta supaya Tuhan memimpin langkah kita dengan firman-Nya, supaya kita tidak membiarkan dosa yang menguasai kita. Kita membiarkan firman Tuhan, kita membiarkan perintah Tuhan itu menjadi jalan kehidupan kita. Oleh itu harus ada takut akan Tuhan dan marilah kita ingin mengikuti jalan Tuhan. Nah, last but not least, daripada pemazmur ini, daripada ayat ke-9 hingga ke-12, dikatakan orang jahat, orang zalim ini, kalau kita perhatikan, mereka bukan hanya jahat, mereka bukan hanya zalim, mereka sangat jahat. Ayat yang saya boleh fikirkan ialah total depravity, iaitu mereka dipimpin oleh kejahatan dan dosa menguasai seluruh kehidupan mereka. Mereka ini berbeza dengan ayat yang ke-8 tadi, apabila pemazmur minta Tuhan untuk pimpin mereka, pimpin dia. Tetapi orang yang zalim ini, orang yang jahat ini, mereka dipimpin oleh kejahatan, dipimpin oleh dosa mereka. Oleh itu saya panggil ini sebagai total depravity, apabila dosa dan kejahatan menguasai seluruh kehidupan mereka. Pertama, ianya ditunjukkan melalui kata-kata dusta yang datang daripada hati mereka yang jahat. Ayat ke-9 menyatakan bahawa tiada sepatah kata pun daripada mulut mereka dapat dipercayai. Hati mereka dipenuhi pembinasaan. Kerongkong mereka seperti kubur terbuka. Lidah mereka menuturkan tipu daya. Dan di sini kita melihat hati kata-kata mereka. Dan itu ditunjukkan, sebenarnya hati mereka yang jahat itu ditunjukkan melalui kata-kata mereka yang dusta. Kata-kata mereka ini tidak boleh dipercayai. Ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius bab yang ke-12 ayat ke-35. Yesus menyatakan orang yang jahat membuahkan hal-hal jahat kerana hatinya penuh kejahatan. Jadi di sini dikatakan pemazmur, orang jahat ini mereka sangat-sangat jahat. Malah kata-kata mereka, kata-kata dusta yang datang daripada hati mereka yang jahat. Kedua, mereka ada fikiran yang jahat, bukan hanya hati, malah fikiran mereka jahat. Di mana fikiran mereka yang jahat ini, plan yang mereka ada ini, planning mereka, pemikiran mereka ini akan menimpa diri mereka sendiri. Ayat ke-10 pemazmur menyatakan, isytiharkan mereka bersalah ya Allah. Biarlah pakatan sulit mereka menjatuhkan mereka, singkirkan mereka kerana dosa mereka yang banyak, kerana mereka telah menderhaka terhadap-Mu. Nah, ini permintaan pemazmur. Kita harus perhatikannya berdasarkan sudut perspektif pemazmur. Ini permintaannya. Sama ada Tuhan melakukannya ataupun tidak, itu terpulang kepada kehendak Tuhan. Tetapi pemazmur ini memberi clue kepada kita. Total depravity, bukan hanya hati mereka jahat, tapi fikiran mereka juga jahat. Dan ini akan menimpa, planning mereka akan menimpa diri mereka sendiri. Pakatan sulit mereka, iaitu perancangan jahat
mereka yang datang daripada fikiran mereka ini, ianya akan menjatuhkan mereka sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Indonesia Literal Translation ayat ke-10, dikatakan biarlah mereka jatuh oleh rancangan mereka sendiri. So ini dua yang saya perhatikan apa yang terjadi kepada orang jahat ataupun orang zalim. Berbeza dengan pemazmur, dia takut akan Allah, dia takut akan Tuhan, dan dia juga minta supaya Tuhan memimpin jalannya. Tetapi orang jahat ataupun orang zalim, mereka sangat-sangat jahat, total depravity. Kata-kata dusta mereka muncul daripada hati mereka yang jahat. Malah bukan itu saja, bukan hati, malah fikiran mereka, perancangan mereka itu, yang jahat itu akhirnya akan menimpa diri mereka sendiri juga. Jadi human being have this total depravity, total corruption. Di mana korupsi ini menyeluruh daripada hati kepada fikiran, daripada kata-kata kepada perbuatan, ataupun ianya daripada hati kepada fikiran yang ditunjukkan melalui kata-kata dan juga perbuatan kita. Nah, Mazmur bab yang kelima ayat ke-9 ini sebenarnya dipetik tentang lebih-lebih lagi tentang kerongkong mereka seperti kubur terbuka. Ini dipetik oleh Rasul Paulus dalam Roma bab yang ketiga untuk membuktikan bagaimana manusia, orang yang jahat, orang yang zalim, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak dipanggil sebagai orang benar. Orang benar sekali lagi ialah orang yang percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan yang benar, yang terus-menerus percaya kepadanya. Tetapi Rasul Paulus memetik ayat ke-9 ini untuk menyatakan dalam Roma bab yang ketiga ayat ke-9 bahawa manusia berada di bawah kuasa dosa. Total corruption ataupun total depravity. Begitu juga dalam Roma bab yang ketiga ayat ke-23, bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan orang benar, dikatakan mereka manusia tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Exactly, kenapa? Kerana hati yang jahat, fikiran yang jahat, ataupun ianya akan ditunjukkan melalui perbuatan dan juga kata-kata mereka. Tetapi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, iaitu orang yang benar, dalam ayat ke-11 hingga ayat ke-12 dikatakan mereka akan bersukacita, mereka akan bernyanyi kegembiraan. Ini sekali lagi paralelisme, iaitu ayat yang sama tapi menunjukkan progressions of truth itu. Mereka bukan hanya bersukacita, mereka bernyanyi kegembiraan. Kerana apa? Kerana mereka mendapat pelindungan daripada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan akan melindungi orang benar seperti perisai. Itu yang dinyatakan kan dalam ayat yang ke-12 saya bacakan. Kerana ya Tuhan, tentulah Engkau memberkati orang yang benar. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, Engkau melindungi mereka dengan kemurahan-Mu seperti dengan perisai. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan melindungi orang benar seperti dengan perisai, yaitu kalau kita pergi kepada terjemahan Indonesia Literal Translation, dikatakan bagaimana Tuhan melindungi dengan memagari mereka orang benar dengan kebaikan sebagai perisai. Melindungi mereka daripada apa? Daripada orang jahat ataupun orang zalim dalam konteks petikan firman ini. So I think kita sudah belajar banyak hal di dalam petikan ini kan. Tapi mari saya just kongsikan dengan kita 3 kesimpulan ringkas. Sekali lagi, sepanjang saya menghuraikan dari segi komentari ini tadi kan, banyak yang kita belajar. Contohnya tentang doa harus ditujukan kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan yang benar, percaya Tuhan mendengar dan juga akan menjawab doa kita. Contohnya kita melihat bagaimana pemazmur ini, dia seorang yang benar kerana dia takut akan Tuhan dan juga dia minta untuk hidup ataupun Tuhan pimpin dia ikut jalan Tuhan. Berbeza dengan orang zalim ataupun orang jahat, mereka depraved dari segi hati mereka dan juga fikiran mereka, because there is no God in their life. So banyak lagi lah yang kita sudah pelajari tadi kan. Tapi let me just bawa dia kepada 3 kesimpulan yang menjurus kepada Yesus Kristus. Pertama, you see, tanpa belas kasihan Tuhan. Sebagian pemazmur ini tadi, dia mengatakan bahawa hanya kerana belas kasihan Tuhan saja dia boleh datang ke hadirat Tuhan, ke rumah Tuhan, ke bait suci, because of abundant love of God.
belas kasihan. Oleh itu saya fikirkan kalau kita aplikasikannya kepada kehidupan kita pada masa sekarang, begini, tanpa belas kasihan Yahweh melalui Yesus Mesias, total depravity kerana kejahatan dan dosa akan terus menguasai kita. Without the mercy, the abundant love of God di dalam Yesus Kristus, the total depravity itu juga akan mencemari kita, di mana kita akan terus-menerus akan melakukan kejahatan dan dosa, yang kita akan terus dikuasai oleh dosa dan kejahatan, di mana hati kita terus-menerus ingin melakukan kejahatan, fikiran kita juga. The total depravity ini kamu boleh fikirkan sebagai cancer. Semakin kamu meninggalkan Tuhan, tidak mahu Tuhan dalam kehidupan kamu, semakin depravity ini makin lama akan merebak. Corruption ini makin lama akan merebak. Oleh itu kita harus melihat dan meminta belas kasihan Tuhan. Kerana without belas kasihan Tuhan melalui Yesus Mesias, kejahatan dan dosa akan terus menguasai kita. Tetapi ini berita baik. Sebagaimana dipetik oleh Rasul Paulus, mari saya just ajak kita untuk melihat Roma bab yang ke-5 ayat ke-21. This is the good news. Allah menjadikan Yesus Mesias, Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam dia kita diperbenar oleh Allah. We made righteous kerana di dalam Yesus Kristus dosa kita diampuni. So datang kepada Yesus Kristus, dan ini adalah belas kasihan Tuhan melalui Yesus Mesias, supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam kejahatan dan dosa terus menguasai kita. Come to Him. Yesus telah menanggung dosa kita, dan sekarang kita telah beroleh melalui Yesus Kristus. Hanya melalui belas kasihannya, hanya melalui iman kepadanya, kita diperbenarkan oleh Allah. We are made righteous. We are justified di hadapannya. This is the mercy, the abundant love of God through Jesus Christ. Dan yang kedua, tidak ada musuh ataupun sesiapa pun ataupun apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. You see, kalau kita perhatikan dalam Pemazmur bab yang ke-5 ini, para musuh, orang yang zalim, orang yang jahat itu ingin mendusta dengan kata-kata mereka, ingin membuat perancangan supaya pemazmur ini jatuh. Tetapi tidak ada yang boleh memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Paling teruk pun terjadi kepada kita yang percaya ialah kematian. Tapi kematian itu pun boleh membawa kita kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi tidak ada musuh ataupun sesiapa pun ataupun apapun yang dapat memisahkan the love of God, the love of Yahweh kepada kita di dalam Yesus Mesias. Sekali lagi dalam Roma bab yang ke-8 ayat ke-38 hingga ayat ke-39 dikatakan, Roma bab yang ke-8 ayat ke-38 hingga ayat ke-39. Aku yakin bahawa kematian, kalau musuh bunuh kita pun, itu tidak akan memisahkan kasih kita dengan Tuhan. I think that is bagaimana hubungan pemazmur ini dengan Yahweh. Aku yakin bahawa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Musuh kita mungkin akan ramai kerana kita akan dianiaya kerana kita pengikut Yesus Kristus. Tapi semua itu tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Begitu juga saya rasakan apa yang terjadi kepada pemazmur dalam bab yang ke-5 ini. Dia percaya, walau apapun terjadi dalam kehidupan dia percaya dengan penuh harapan bahawa Tuhan akan mendengar, akan melindungi dia seperti perisai, akan menjaga dia, akan memberikan dia sukacita. Kerana tidak ada yang boleh memisahkan kasih Tuhan kepada kita dalam Yesus Mesias. Last but not least, iaitu let us istiharkan. Sebagaimana pemazmur ini dalam ayat kedua, dia mengisytiharkan Tuhan itu sebagai Rajaku dan Allahku. Begitu juga dengan ayat ke-12, dia katakan bahawa dengan kemurahan-Mu Kau melindungiku seperti dengan perisai. Dia klaim Tuhan itu Raja, Allah dan juga perisai baginya. Sama juga dengan kita. Let us isytiharkan, let us claim bahawa Yahweh dan Mesiasnya, Yesus Kristus, ialah Raja, Allah dan perisai kita. Ingat, sekali lagi saya katakan tadi, who God is to you, ianya akan menentukan relationship kita dengan Dia.
Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ialah Raja kita, maka kita akan datang dengannya dengan penuh rasa hormat, dengan penuh the fear of the Lord. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu perisai kita akan datang dengannya, kita tahu bahwa tidak ada apa-apapun yang boleh memisahkan kita, mengenakan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi mari kita isytiharkan that Yahweh and His Messiah is the King, the Lord, and also our shield. Tanpa belas kasihan Tuhan melalui Yesus Mesias, total depravity kerana kejahatan dan dosa akan terus menguasai kita. Datang kepada Yesus Kristus. Kedua, tidak ada musuh ataupun sesiapa pun ataupun apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita di dalam Yesus Mesias. Dan marilah kita isytiharkan bahwa Tuhan Yahweh dan Mesiasnya ialah Raja Allah dan perisai bagi kita. May the grace of the Lord Jesus Christ be with you, bless you as you meditate the word of God in the book of Psalm chapter 5. And I pray that through our discussion, through this explanation of the word of God, the truth that have been revealed, it will bless your heart as you apply the word of truth di dalam Mazmur bab yang kelima ini. Dan sehingga itu jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Shalom.